أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang berusaha pengurusi majlis yang saya hormati Ustaz Hisham bin Muhammad Razi selaku pembentang, dan juga yang berusaha Dr. Muhammad Fadlullah Al-Haq bin Muhammad Asni. Tak lupa pada sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis, barisan penganjur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya lafazkan alhamdulillah kerana dapat bersama dalam majlis ini dan diberi ruang untuk menyampaikan tajuk persoalan akidah dalam menghadapi musibah banjir serta kurniaan nikmat Allah yang teramat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Keduanya, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan tajuk ini dalam seminar yang saya anggap cukup mega dan cukup baik ini, iaitu seminar Fiqh Bencana 2022. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dek kerana waktu yang amat terbatas dan terhad, maka saya akan bincang secara khusus dalam ruang lingkup masa yang ada berkenaan dengan persoalan akidah dalam menghadapi musibah banjir ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang perlu kita faham dalam sebuah kehidupan ini, sifatnya adalah ujian kita di muka bumi ini. Sebab itu dikatakan ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Hal ini berbetulan dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tak kala menafsirkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu daripada rasaan takut, kelaparan, kekurangan daripada harta benda, jiwa raga, dan juga tanam-tanaman atau hasil mahsul tanaman. Maka beri berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Kata Ibn Abbas, Allah khabarkan kepada kaum yang beriman bahawa sesungguhnya dunia ini adalah medan ujian. Hal ini boleh kita refer dalam kitab Jami' Al-Bayan wa Ta'wil Al-Quran. Seterusnya, apabila kita membincangkan tajuk pada hari ini, antara perkara pokok yang kita mesti sedar dan kita fahami bahawa hikmah dalam perbuatan Allah, af'alullah. Kerana apa-apa yang berlaku di muka bumi ini sudah barang tentu daripada Allah, sebagaimana kita imani qada dan qadar. Af'alullah ini, apakah ia terangkum kepada kita sahaja atau juga amalan-amalan kita dan segala tindakan, aksi apa yang berlaku yang keluar daripada kita? Sebenarnya semuanya itu daripada Allah.
Dan inilah yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, juga Allah yang menciptakan amalan kamu. Al-Imam An-Nasafi rahimahullah menafsirkan wallahu khalaqakum wa amalakum, di mana seolah-olah di situ memberi makna masdariyah yang memberi makna bahawa segala amalan-amalan kita ini, perlakuan-perlakuan kita ini daripada Allah. Dan inilah yang disebut oleh pengarang Jauharatut Tauhid, fa khaliqun li 'abdihi wa ma amil muwafiqun liman arada an yasil. Allah lah yang ciptakan kepada hambanya dan juga yang terbit daripada hambanya, dan Allah memberi taufik kepada siapa yang Allah hendak untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab af'alullah inilah para ulama tauhid menyatakan, apakah boleh kita nisbahkan Allah dengan nama Sani' ataupun pencipta ataupun pembuat? Sebenarnya hal ini telah sabit dalam nas hadis dan juga Al-Quranul Karim. Bahkan salah satu daripada nama Allah berdasarkan nas hadis disebut sebagai As-Sani'. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, sun Allah allazi atqana kulla syai'. Perbuatan Allah yang amat itqan, teliti, tepat, betul, baik, kena, dan tak pernah orang mikir untuk nak menyatakan perlu kena renovate. Sebab itu bila Allah cipta matahari, tak ada orang nak buat, nak kata matahari ni tak sesuai, tak ada. Cipta bulan, cipta langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata supaya kamu tengok dua kali. Hal tara min futur, adakah nampak cacat celanya? Jawab dia tak ada. Itulah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah secara marfu' disebut innallaha yasna'u kulla sani' wa sun'atah atau wa sun'ati. Allah Subhanahu wa taala cipta setiap orang yang buat apa-apa tu dan juga perbuatan dia. Dan inilah yang disebut oleh ulama bila kalimah sani' atau sun'ah ini sama ada dari segi ikhtira', yakni mereka ciptakannya ataupun membuatnya dan memulakan perbuatannya, atau at-tarkib, dengan bahan-bahan tertentu yang Allah ciptakan maka terjadilah sesuatu perkara. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita faham bahawa semuanya ini tak boleh lari daripada ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah cipta semua sekali, dia ciptakan. Dan menariknya Ibn Abbas kata, kalimah-kalimah yang kadang-kadang bahasa kita lemah untuk terjemah, maksud bahasa kita bahasa Melayu, bahkan orang Arab sendiri kena ada dari segi asalah bahasaan tu biar kukuh. Sehingga Ibn Abbas kata, aku tak faham apa beza antara khalaqa, apa beza di antara badi'a, apa beza di antara fatara, apa semua tu menunjukkan kalimah cipta. Sehingga aku tengok orang Badui bergaduh bab telaga, hak ni kata ana ibtada'tu, hak ni kata ana ikhtara'tu ataupun sana'tu, ataupun kata fatartu dan seumpamanya. Jadi dia kata aku tengok kenapa dia guna kalimah tu, sebab seni sangat. Kita kena tengok memanglah lisanul Arab, mu'jam maqayis al-lughah dan pakar-pakar bahasa betul, barulah kita faham dengan sebaiknya. Jadi hikmah dalam perbuatan Allah ni, kita jangan menyatakan bahawa bila Allah ciptakan sesuatu tu, walaupun nampaknya banjir, tanah runtuh, kita nampak bala itu, tapi dalam perbahasan af'alullah tidak dapat dipisahkan dengan hikmah. Kata Ibn Qayyim, maha suci dia yang maha bijaksana. Dia ni kembali pada Allah, tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia, tanpa makna, tanpa maslahah dan tanpa hikmah. Tidak. Dia bukan buat saja-saja. Bahkan ciptaan kita Allah sebut, afahasibtum annama khalaqnakum abasa
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka bahawa kami ciptakan kamu sia-sia dan kamu tidak kembali kepada Allah, kepada kami? Jawab dia, tidak. Bahkan perbuatannya itu, ia adalah tujuan yang dimaksudkan dengan tindakan, dan perbuatannya itu terbit daripada hikmah yang sempurna semata-mata di mana satu perbuatan dilaksanakan. Ini semua dirojok dalam kitab Asy-Syifa Al-Ali. Bahkan dinyatakan seandainya kita mampu mendapatkan hikmah Allah pada ciptaannya dan urusannya, kita akan dapati tidak kurang daripada 10,000 hikmah dalam satu hal minda kita terbatas. Maknanya makin kaji, makin banyak. Ini pelik, tuan-tuan. Allah ciptakan ini, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-Nya. Wa ma rabbuka bizallamil abid. Bila kita faham macam itu, maka keyakinan kita kepada qada dan qadar dan imani kita ini akan bertambah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan mungkin orang akan tanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan kita bala dan seumpama ini macam mana? Sedangkan Tuhan kita tahu Maha Pengasih, tapi datang juga musibah, datang juga bala. Kadang-kadang kita tengok berlaku rompakan, berlaku kematian kerana kanser, berlaku pembunuhan, berlaku peperangan, huru-hara, berlaku kemiskinan, kefakiran, berlaku kemalangan. Jadi mungkin orang tanya, mengapa Tuhan tidak bertindak? Adakah wujud peranan Tuhan sebagai contoh? Sentiasa berlega dalam pemikiran kita. Setengah-setengah orang sampai tahap macam itu. Dan ini kelompok terutamanya etis dan agnostik. Dia ada satu puak zaman sekarang, dulu pun ada tapi nama sekarang dipanggil agnostik. Puak ini untuk menjejaskan konsep keimanan kepada Allah. Bagi membuat pengkajian teliti, sebenarnya sudah tentu kita akan tengok dalam isu kata, kenapa ada bala juga sedangkan Allah Maha Pengasih, sedangkan Allah Maha Baik. Jadi kenapa ada bala, kenapa macam ini? Untuk menjawab persoalan ini, kalau kita tengok tokoh-tokoh sarjana Muslim, sebagai contoh Al-Imam At-Taftazani, Al-Imam Baqillani, Al-Imam Al-Ghazali dan ramai lagi, bila kita kumpulkan, kita akan bertemu banyak jawapan mereka. Saya simpulkan di sini 3 sahaja. Soalan pertama, nak jawab isu di atas, kita katakan, kalau kita tengok Al-Quranul Karim, kita kaji, kita akan dapati nama Allah ni banyak. Yang disebut bukan sekadar Maha Rahmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah juga Al-Qadir, Maha Berkuasa, Al-Muntaqim, Maha Membalas, Al-Jabbar, Maha Perkasa. Jadi kalau kita faham, bila Allah banyak nama-nama tersebut, maka di situ kita akan faham segala tindakan-tindakan Allah penuh dengan hikmah. Berdasarkan kepada nama-namanya sendiri kita akan faham, dan apabila Allah menghendaki, kita tak perlu tanya Tuhan, tapi Tuhan perlu tanya kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tak perlu kita tanya kenapa kau buat macam ni, tapi kita akan ditanya di hadapan Allah dan akan diaudit di hadapan Allah. Yang disebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Begitu juga kalau kita tengok sifat-sifat Allah ini, sebahagian sifatnya itu memang sebagaimana yang disebut, tapi sebahagian sifat-sifat itu yang dipanggil sebagai sifat-sifat yang kamilah, sifat-sifat yang sempurna, maka di situ itulah Allah boleh buat apa sahaja kerana haknya yang mutlak, dan apa yang dibuat itu
tidak terkait dengan kehendak-kehendak kita, tetapi kehendak-kehendak Allah. Ada dinisbahkan kepada salafus salih menyatakan ana urid wallahu yurid, ataupun anta turid wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid la anta turid. Kamu nak, Tuhan nak, Tuhan buat apa yang dia kehendak dan bukan apa yang kamu kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Keduanya tuan-tuan, untuk menjawab isu kenapa datang juga musibah sedangkan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha baik, apa semua sekali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma' Al-Husna menyebut di mana tidak ada kejahatan dalam kewujudan yang tidak ada langsung kebaikan padanya. Ini kita faham. Kadang-kadang musibah, di sebalik musibah itu kita akan dapati bahawa adanya kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita tengok orang tu sakit, nampak tak baik, tapi dengan izin Allah kita fikir sekali, imbas sekali lagi, kita tengok mesti ada kebaikan. Kita kalau sakit kita ingat mati. Kita sakit kita muhasabah diri. Saya pergi penjara, sebuah penjara di Malaysia. Jadi saya kadang-kadang ni minta perkara pelik. Saya minta nak masuk dalam sel penjara banduan akhir. Ajak masuk. Lepas tu bila masuk tu, masuk pula dalam sel khusus dia seorang-seorang. Buka, oh saya pun masuk, duduk buat dengan dia. Yang saya perhati, sejadah ada, Quran ada, duduk baca. Saya tanya, apa benda ni tuan? Secara bergurau, apa benda tuan? Itulah tu, hamba begar dulu sikit. Begar, main ganja lah, akhirnya kena hukum. Tapi apa yang saya tengok, dahinya hitam, semayangnya banyak, Qurannya dibaca, berubah. Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam menyebut, mim mulatafatil ihsan, daripada tanda-tanda kelembutan Tuhan yang ihsan kepada makhluknya, kadang-kadang siqa ilaihi bisalasilil imtihan, diheret seseorang itu dengan rantai-rantai ujian. Sebab bila ujian macam itu, dia mari mikir balik, akhirnya dia berubah jadi baik. Pada pandangan perkiraan kita, tak baik. Siapa kata baik kena hukum? Siapa kata baik sakit? Tapi tuan-tuan, seorang doktor pakar menceritakan, setiap kali dia lalu untuk pergi kerja dia tu di hospital, dia akan tengok ada seorang lelaki duduk atas wheelchair lama, berbulan-bulan, sebab dia sakit, perlu treatment, rawatan. Sebahagian badan dia bawah ni paralyzed. Anak muda. Jadi duduk jalan, tengok makan angin luar lah. Akhirnya doktor kata, Allah kesiannya kat awak. Saat anak-anak muda lain tengok bola, tak nak anak-anak muda lain boleh main, boleh buat macam ni, tapi awak, apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata, tengok cara jawapan tu, Alhamdulillah tuan doktor, syukur, Alhamdulillah. Kata dia, kenapa? Asbab saya kena macam inilah, saya telah hafaz separuh daripada Al-Quran. Saya pergi kat Labuan, mungkin masa tu Ustaz Tajuh ada, saya boleh Fadilah, masuk penjara. Bila masuk penjara ni, warden pun bagi tunjuk saya, Tok ni seorang ni hamba Allah ni, dia ni hebat benar lu, hebat, kena berapa puluh tahun, 20 tahun ke 25 tahun merompok lah, hebat. Kerana dek lama duduk dalam penjara, adalah ustaz-ustaz kita yang baik, ajar suruh dia hafal Quran.
Masa saya pergi tu 3-4 tahun lepas dah rasa kata silap. Kat belah juzuk dah. Pada adat kita, kalau keadaan biasa tak hafal Quran. Apa yang saya nak gambarkan bahawa kadang-kadang hikmah itu memang kita dapat musibah, tapi banyak yang baik. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bahawa katanya dalam kewujudan seperti itu, maka yang tidak ada langsung kebaikan padanya, kita kata tiba-tiba ada di sana hikmah-hikmah membawa kebaikan yang tak terjangkau di akal kita, terutama bagi mereka yang mengambil iktibar. Nombor 3, jawapan nombor 3. Mungkin orang tanya, ialah tu macam kami nak ulang lagi, kenapa Tuhan beri musibah sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kita jawab, selalu kita tengok kesilapan-kesilapan akan kembali kepada Tuhan. Ni perangai manusia, akan kembali kepada majikan, akan kembali kepada bos, akan kembali orang tua orang ni. Sampai kalau silap pun biasanya orang tua-tua kata, hang bila kata salah hang tunjuk jari gini kat orang, tapi hang tak tahu 3 jari ataupun 4 jari tunjuk ke awak. Jadi maksud di sini ialah bila kita selidiki betul-betul, Allah taklifkan kita sebagai khalifah di muka bumi, satu-satunya makhluk yang Allah bagi pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah bekalkan kepada kita akal, Allah turunkan kepada kita nas ilahi, Allah pandukan kita dengan hadiyun nabawi, Allah utuskan Rasul sebagai terjemahan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Allah lengkapkan dengan para ulama, cendekiawan. Allah bagi kepada kita semuanya itu. Tiba-tiba sebahagian memilih jalan yang berlawanan. Kerana dia di saat sama adanya nafsu, adanya godaan dunia, adanya rebah dengan sesuatu perkara yang menyebabkan akhirnya tenggelam gitu saja. Jadi jawapan yang kita nak bagi tahu kebanyakannya daripada kita juga. Itulah yang dinaskan dalam Quran dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Apa Allah kata? Bima kasabat aydin nas. Banyak kali kita tengok terzahirnya kerosakan di muka bumi, sama ada darat atau laut, pucanya tangan-tangan manusia. Minyak tumpah, habis mati ikan. Pergi ke sungai, menuba, bolehlah makan sekali tu, tapi 3 keturunan tak temu ikan dah situ. Dan seumpamanya, ini perbuatan-perbuatan asalnya kerana manusia adanya sifat tamak, ada sifat tak puas hati, ada sifat rasa bergiam. Semuanya itu akan memberi kesan kepada kita. Jadi 3 jawapan ini seolah-olah memberi maksud kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ada ujian kepada manusia. Kembali kepada musibah ni, apa-apa benda yang kita sebut musibah ni, macam mana cara kita berinteraksi dengan musibah? Pertama sekali sabar je. Sabar. Sebab itu Allah sebut wabasyiris sabirin. Kerana sifat ujian ini Allah pasti uji. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan kebaikan, dengan kejahatan, dengan semua itu sebagai fitnah. Dan kepada kami kamu kembali. Allah uji. Kita duk nampak kalau kebaikan ni Allah tak uji. Kita nampak kaya ni Allah tak uji. Kita tak nampak kalau kita senang ni Allah tak uji. Begitu juga hal yang kita faham dengan kesusahan, kesukaran, Allah uji. Sebab itu Nabi Sulaiman dipersada kuasa.
Apa benda yang orang lain tak dapat, dia dapat. Sampai sekarang ada makhluk manusia lemah tapi dia dapat. Contohnya bahasa binatang, dia tahu. Bahasa burung dia tahu, bahasa semut dia tahu. Dengan jin dia boleh bercakap. Mana ada orang tak faham bahasa burung, dia belalah burung terkukur, burung ketitik, burung belatuk, burung puyuh ke, dia tak faham bahasa. Tak akan faham. Tapi untuk ni ulimna mantiqat tair. Allah bagi. Aku dia boleh faham bahasa burung. Bahasa dia tahu, tuan-tuan. Allah. Dia boleh perintah makhluk. Hebat. Tapi apa kata dia? Haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Tuhanku. Dia tak berhenti setakat ayat tu, dia tambah liyabluwani ashkuru am akfur. Dia nak uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur nikmat akan bertambah, berkekalan. Allah janji la azidannakum, Allah pasti tambah. Jadi bila kita faham Allah uji itu, ini sebagai asam garam untuk kita syukuri, kita sabar. Boleh sabar, bagus. Syukur pun bagus. Nabi Sulaiman selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ayat ini panjang kalau kita nak syarah, tapi itu maksudnya syukur. Kemudian kita berinteraksi, kita mesti faham setiap ujian sebagaimana daripada Allah, tapi dengan izin Allah. Kalau tak berlaku, tak berlaku. Jadi bila kita dah faham bahawa dia daripada Allah, dengan izin Allah, apa kita kena buat? Kita kena beriman dengan Allah. Maka di sana akan ada petunjuk ilahi. Inilah yang dinaskan dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Balasannya, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Apa-apa musibah yang terkena dengan izin Allah. Siapa beriman dengan Allah, Allah tunjuk kat dia. Allah setiap sesuatu maha perkasa dan boleh melakukan apa saja. Jadi Ibn Katsir sendiri beritahu bahawa musibah itu merupakan takdir dan ketentuan daripada Allah, iaitu kita pegang. Kita juga kena tengok sebab-sebab musibah dan ujian. Kenapa berlaku musibah dan ujian? Pertama, disebabkan oleh dosa dan maksiat. Boleh jadi dengan dosa dan maksiat Allah balakan kaum Lut, kaum Saleh, kaum Samud, kaum Firaun. Itu semua kerana dosa, dapat balaan. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tidak ada apa-apa yang menimpa kamu daripada kejahatan melainkan daripada diri kamu sendiri. Itulah pasalnya. Dan Ibn Katsir menyebut bila kalimah famin nafsik dengan makna dengan sebab dosa-dosa kamu. Jadi semoga Allah ampunkan dosa kita supaya Allah angkat bala-bala seperti ini. Kemudian keduanya juga, Allah sengaja beri bala kerana Allah nak beri kita kebaikan di dunia, bahkan di akhirat. Maka diuji kita. Para nabi diuji. Asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak diuji ialah para nabi, dan mereka yang datang selepas itu satu demi satu yang hebat-hebat.
Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Kalau Allah menghendaki hamba-Nya dengan kebaikan, maka Allah uji dia dengan hukuman di dunia lagi. Ada ujian. Kadang-kadang kita kata orang ni tak ada, tak uji tuan-tuan. Itulah sifat dunia ini. Kedua, untuk mengangkat darjat orang yang sabar dengan musibah dan sebagai penghapus dosa. Dan ini pun dalam hadis yang banyak yang saya tak perlu sebut sangat. Antaranya dalam riwayat Abu Daud dan juga riwayat At-Tirmizi, bahkan dalam riwayat Muslim. Cukup saya baca satu riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Setiap ujian yang menimpa orang mukmin seperti ditusuk duri atau lebih dari itu, nescaya akan ditinggikan oleh Allah kerananya satu darjat atau dikurangkan oleh Allah kerananya satu kesalahan. Akan ada seperti itu tuan-tuan. Dan kita juga meyakini ujian pasti mendatang. Ayat yang mukaddimah kita baca, wala nabluwannakum bisyai'in. Kalimah nun menunjukkan nunut taukid, pasti berlaku ujian seperti itu. Dan kita boleh lihat dalam tafsir Al-Maghari dan lain-lain lagi. Dan Allah sendiri menyebut dalam surah Ali Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan harta benda kamu dan juga anak pinak kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tapi kita berinteraksi, kita kena faham. Boleh jadi kita suka tak baik, boleh jadi kita benci, itu yang baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu rasa benci tapi itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu rasa suka tapi itu tak baik kepada kamu. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang, perintah perang, kutiba alaikumul qital. Tapi kaedah menyebut al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Dan poin yang terakhir, kita kalau boleh mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerana inilah yang diajar dalam hadis riwayat Muslim dan bacaan Al-Quran yang saya sebut tadi. Dan kita boleh lihat syarahan dari syurahul hadis bila sebut musibah, bahkan perkara remeh pun. Nabi satu hari dalam rumah dia waktu malam, pelita tu padam. Nabi sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat bertanya, amusibatun hiya ya Rasulullah? Adakah ini sebagai satu musibah? Rasulullah SAW kata, na'am, kullu ma azal mu'min fahuwa musibah. Ya, setiap yang menyakiti orang beriman itu musibah. Rasa susah hati, rasa sakit hati. Dan kita boleh lihat dalam tafsir At-Qurtubi dan lain, berbaik sangka kepada Allah adalah amat penting. Dan memahami hikmah di sebalik ujian-ujian ini. Sebenarnya saya nak panjang, tapi masa saya amat terhad, saya tak mampu untuk nak panjang lagi. Cukuplah saya tutup dengan satu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Maksudnya pelik orang beriman, semuanya baik belaka. Dan hal ni tak berlaku kecuali orang beriman. Kalau dia kena ujian, kegembiraan dapat, dia syukur, baik bagi dia. Kalau dia diuji, dia sabar, maka baik bagi dia. Berbaik sangka kepada Allah. Begitu juga larangan mencela bala-bala ini adalah perkara yang penting. Dan untuk mendapat kertas kerja ini atau maklumat ini, boleh rujuk dalam Maktabah Al-Bakri 2022 yang saya edarkan flyers ni, insya-Allah oleh urus dia. Banyak yang kita dah tampilkan dengan nas-nas dan hujah-hujah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin kali ini saya tak buka soalan lah kok, sebab kita tak nak ganggu waktu-waktu yang lain. Dan saya yakin pembentang kedua dan ketiga boleh cover saya lah kalau soalan-soalan tu, ataupun jawablah apa-apa yang patut.
Dan akhir kalam, sekali lagi saya nak mengucapkan jutaan terima kasih, dan saya katakan kepada anda semua, ana uhibbukum fillah, jazakumullahu khairal jaza. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.